Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua calon-calon Waalaikumsalam. temuduga. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memulakan uh, sesi temuduga kita dengan soalan pertama, iaitu sila um, soalan ini akan untuk semua pelajar, semua calon-calon sistem temuduga. Sila memperkenalkan diri anda. Jadi kita boleh bermula dengan Encik Ibrahim Ismail. Okey. Terima kasih kepada Encik Daing Haziq. Assalamualaikum semua. Nama saya Ibrahim Ismail bin Abu Bakar. Saya berumur 23 tahun. Saya belajar di Universiti Teknologi Malaysia dalam Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, bahagian Teknologi Pendidikan untuk elektrik dan elektronik. Secara keseluruhannya, saya adalah lebih kepada elektronik kerana itu ialah sebuah kekuatan untuk diri saya di bahagian elektronik. Walaupun pada asalnya saya punya kekuatan lebih kepada bahasa Inggeris, tapi saya memilih untuk menempuhi cabaran yang baru. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Ibrahim Ismail. Seterusnya silakan Cik Aina Fatihah. Perkenalkan diri anda. Terima kasih untuk penemuduga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Fatihah binti Abdullah. Saya berusia 23 tahun. Sekarang saya mengambil ijazah sarjana muda Teknologi serta Pendidikan Elektrik dan Elektronik. Dalam sesi pengajaran ataupun pembelajaran saya, major yang saya ambil adalah elektrik, manakala minor yang saya ambil adalah elektronik. Saya memilih untuk mengambil major elektrik kerana saya melihat diri saya ada potensi ke arah elektrik, di mana saya mempunyai kemahiran terhadap hands-on skill dan juga saya boleh mengasah lagi bakat yang saya ada dalam pendawaian. Jika sebelum ini pada proses asasi ataupun pembelajaran asasi sebelum ini saya mengambil kursus asasi sains, tetapi apabila ijazah saya menukar bidang kerana saya lebih sesuai menceburi bidang dalam elektrik maupun bidang kejuruteraan. Dan saya memilih position ataupun tempat sebagai seorang guru di kolej vocational dalam bidang elektrik maupun elektronik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Aina. Seterusnya silakan Cik Syahira Eliani untuk memperkenalkan diri anda. Okey, terima kasih kepada penemuduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Iliani binti Azmi. Saya berumur 23 tahun dan sekarang masih belajar di Universiti Teknologi Malaysia dalam kursus Teknologi serta Pendidikan bidang elektrik dan elektronik. Okay, semasa pembelajaran di UTM, saya mengambil major pengkhususan dalam bidang elektronik. Okay, dan kemudian nanti semasa mengajar saya akan mengajar di kolej vocational ataupun sekolah teknik. Okay, saya amat berminat untuk menjadi seorang guru kerana saya sangat terinspirasi daripada ibu saya sendiri kerana dia juga merupakan seorang guru. Dan saya amat berminat untuk mengajar pelajar-pelajar dan memastikan mereka dapat berjaya dalam pembelajaran mereka. Sebelum ni saya menjalani latihan mengajar di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban dan saya mengajar subjek lukisan kejuruteraan dan juga pengajian kejuruteraan elektrik elektronik. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Cik Syahira Eliani. Okey, seterusnya persilakan Cik Prozita untuk memperkenalkan diri anda. Terima kasih Encik Daing Haziq. Nama saya Prozita binti Pindah. Saya berusia 23 tahun, berasal dari Kota Belud, Sabah. Dan pada masa ini saya sedang menuntut pengajian dekat Universiti Teknologi Malaysia, mengambil kursus teknologi serta pendidikan
dalam pengkhususan elektrik dan elektronik. Jadi saya mempunyai minat untuk menjadi seorang guru pada ketika ini, dan saya mempunyai pengalaman mengajar dekat College Vocational Muar, di mana saya telah mengajar programming, saya mengajar LK ataupun lukisan kejuruteraan, dan minat saya ingin teruskan, dan minat saya di sini saya ingin teruskan di dalam pendidikan untuk mengajar lebih banyak student ataupun pelajar. Jadi minat saya ingin teruskan di dalam pendidikan, khususnya untuk mengajar di dalam bidang teknologi elektronik. Saya percaya yang berdasarkan dengan pengalaman ataupun apa yang UTM telah sediakan untuk siswa ataupun siswi di dalam UTM dari segi pendidikan, teknologi pendidikan, pedagogi pendidikan, falsafah pendidikan dapat mempersiapkan lagi saya sebagai seorang guru untuk keluar sana ataupun masa depan. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada keempat-empat penemuduka telah memperkenalkan diri anda. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Sebut dan jelaskan kepada saya dua metodologi pengajaran dan pembelajaran yang anda semua tahu boleh membantu pengajaran anda dan kenapa anda memilih metodologi berkenaan. Kita mulakan kepada Encik Ibrahim Ismail. Silakan. Okey, terima kasih Encik Daing Haziq. Okey, untuk metodologi pengajaran, saya suka menggunakan teknik bayangan. Dan di sini teknik bayangan yang saya gunakan ialah teknik yang bayangan secara objek. Untuk contohnya, bagi subjek lukisan kejuruteraan, mempunyai sebuah topik yang dipanggil sebagai unjuran ortografik. Untuk subjek ini, ia lebih mudah digunakan untuk jikalau pelajar dapat melihat sebuah objek secara depan. Kiranya kalau kita mempunyai sebuah objek yang kita boleh gunakan, contohnya kotak pensel, jadi kita tunjuk kotak pensel itu secara depan kepada pelajar supaya mereka boleh melukis daripada pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan atas. Jadi dengan bantuan pembayangan, para pelajar akan lebih mudah untuk memahami subjek yang diajari. Selain itu, saya juga suka menggunakan kaedah kaedah penulisan. Kiranya apabila sesuatu itu menggunakan teori, jika satu subjek menggunakan teori, saya lebih suka kalau pelajar menulis apa yang dipelajari supaya mereka lebih mengingati. Kerana apabila kita menulis, kita akan lebih senang untuk ingat suatu fakta. Jadi dengan itu, pelajar akan lebih senang untuk mengingati suatu perkara dengan lebih mudah. Jadi sebab itulah saya menggunakan metodologi berikut kerana ianya sangat efektif ketika saya mengajar di KV, di College Vocational Mak Zain di Melaka, Alor Gajah. Dan di situ para guru juga suka dengan cara saya mengajar dan mengambil sedikit cara yang saya ajar itu. Dan itu saja daripada saya. Okeylah, terima kasih penjelasan yang baik daripada Encik Ibrahim Ismail. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 2, terusnya persilakan Aina, Cik Aina Fatihah. Terima kasih untuk soalan itu. Okey, bagi saya akan menekankan kedua jenis kaedah, iaitu yang pertama adalah kaedah tunjuk cara ataupun demonstrasi dan yang kedua adalah kaedah latih turi. Saya akan tekankan kaedah ini. Kenapa? Sebab kalau kaedah demonstrasi, saya sebagai seorang guru, saya akan menunjukkan terlebih dahulu prosedur amali sebagai contoh. Prosedur amali daripada langkah pertama, langkah kedua sehingga langkah terakhir. Kaedah tunjuk cara sangat membantu pelajar untuk melaksanakan amali mengikut prosedur yang betul. Sekiranya kita hanya memberi lab sheet ataupun langkah-langkah secara bertulis dan mengharapkan mereka akan ikut langkah-langkah tersebut dengan betul, kita mungkin tidak dapat memantau mereka. Jadi
kita pun tidak pasti sama ada pelajar akan betul-betul jelas atau tidak dengan prosedur yang diberi. Jadi sebagai seorang guru, saya perlu pastikan setiap pelajar saya mendapat cara yang betul untuk membuat sesuatu amali. Kaedah demonstrasi saya akan laksanakan sebelum memulakan pengajaran di pertengahan. Jadi apabila saya membuat sesuatu demonstrasi, saya juga akan meminta pelajar untuk mengikutinya secara perlahan maupun meminta mereka untuk menunjukkan cara ataupun langkah tersebut kepada rakan-rakan. Yang kedua pula adalah kaedah latih tubi. Kaedah latih tubi ini bukan sahaja sejenis yang menjawab soalan banyak-banyak ataupun secara bertulis, tetapi ia juga boleh membantu pelajar dari segi komunikasi. Latih tubi seperti mereka menjelaskan fungsi alatan tangan. Mereka menjelaskan nama-nama alatan tangan. Jadi mereka juga secara tidak langsung mereka akan ingat nama-nama alatan tangan tersebut. Sebagai contoh, pelajar mempunyai penukul, tukul, kuku kambing. Jadi apabila mereka memegang tukul tersebut dan saya boleh tanya mereka ini apa dan mereka boleh jawab tukul kuku kambing. Kenapa? Sebab saya dah latih mereka untuk sentiasa menyebut nama alatan dengan betul. Okey, kedua-dua kaedah ini saya rasa sangat membantu pembelajaran kerana saya faham sebagai seorang belajar dan saya sendiri juga perlu menerima arahan yang jelas daripada seorang guru. Dan saya juga perlu sentiasa mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru supaya saya tidak tersalah dalam melaksanakan amali maupun dalam pembelajaran secara teori. Sekiranya saya tidak mengikuti pengajaran yang ditunjukkan oleh guru, kemungkinan saya juga tidak dapat faham. Jadi bagi saya kedua-dua kaedah yang saya nak gunakan amat membantu dalam pengajaran saya. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih kepada Encik Aina atas penjelasan anda. Okey, seterusnya silakan Cik Syahira Iliani untuk menjawab soalan saya. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, pertama sekali dua langkah yang saya akan gunakan, dua metodologi yang akan saya gunakan semasa mengajar, iaitu pertama saya akan gunakan teknik ataupun metodologi project based learning ataupun pembelajaran berasaskan projek, di mana seperti yang kita tahu berkemungkinan saya akan mengajar subjek banyak amali ataupun hands on. Jadi sebagai seorang guru, saya akan memastikan pelajar-pelajar tersebut akan berada dalam kumpulan supaya mereka dapat mempelajari amali tersebut dengan baik dan dapat bertanya dengan rakan-rakan mereka. Kemudian saya akan memberikan contoh ataupun masalah-masalah yang perlu mereka cari penyelesaian tersebut, sesuatu masalah tersebut. Contohnya, bila saya mengajar subjek amali, saya akan memberikan soalan untuk mereka selesaikan. Dan saya akan bertindak hanya sebagai tutor ataupun pembimbing. Dengan itu, pelajar tersebut dapat mencari dengan sendiri dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Okay, kemudian teknik yang kedua, saya akan aplikasikan dalam pengajaran teori, iaitu pembelajaran teknik secara demonstrasi ataupun tunjuk cara. Di mana kita tahu dalam subjek teori ini memerlukan bimbingan daripada seorang guru. Jadi saya akan menerangkan pembelajaran tersebut ataupun langkah-langkah yang akan dijalankan dan supaya mereka mendapat pendedahan awal ataupun mendapat idea tentang apa yang mereka akan mempelajari. Seterusnya, selepas saya menyampaikan pembelajaran saya akan memberi tugasan kepada mereka untuk menilai pemahaman atas subjek yang dipelajari. Itu sahaja dua metodologi yang saya gunakan. Baiklah, terima kasih kepada Cik Syahira Iliani. Okey, seterusnya silakan Cik Prozita untuk menjawab soalan nombor 2 ini. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi dari sudut pandangan saya sendiri, saya ingin menggunakan dua metodologi pembelajaran, iaitu dari segi pembelajaran luar kelas dan dari segi pembelajaran secara berkumpulan. Jadi di sini saya ingin tekankan bila mana kita rangsang pembelajaran
pelajar-pelajar kita melalui pembelajaran luar kelas, sebagai contohnya di dalam subjek LK ataupun lukisan kejuruteraan, di dalam melukis litar ataupun di dalam melukis pelan bangunan ataupun mungkin pelan pendawaian elektrik. Kita bawa pelajar kita untuk pergi ke bangunan-bangunan ataupun site yang sebenar supaya mereka dapat berpengalaman dan dapat merasai ataupun dapat melihat sendiri situasi sebenar di dalam melukis pelan. Dan salah satu cara lagi adalah untuk merangsang pembelajaran student ataupun pelajar kita ialah melalui pembelajaran berkumpulan. Kita galakkan pelajar kita untuk belajar di dalam satu kumpulan di mana mereka boleh berbincang, mereka boleh bertukar-tukar pendapat. Jadi di sini kita bukan sahaja kita dapat meningkatkan lagi soft skill student kita ataupun dari segi mungkin kemahiran berbincang, kemahiran berkumpulan, tapi pada masa yang sama kita dapat menyediakan pelajar kita untuk keluar, untuk kerja. Sebab fokus untuk vocational ataupun dalam sekolah college vocational adalah untuk menghantar ataupun supaya pelajar kita mempunyai employability yang baik di luar sana. Jadi di sini bukan saja kita dapat merangsang pembelajaran mereka, tapi kita juga dapat sahut panggilan KPM, iaitu dari segi 5 konsep, iaitu JERIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sasia mereka. Jadi sekaligus kita dapat memperlengkapi di dalam student kita ataupun pelajar kita untuk bersedia di luar sana. Itu sahaja mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Prozita. Okey. Okey Encik Dain, saya rasa sudah cukuplah kalau kita asyik bertanya pasal pembelajaran, pengajaran, JERIS dan sebagainya. Ya, Jadi betul. sekarang ni saya nak tanya kepada semua para calon-calon yang hadir pada hari ini. Kita buat satu situasi lah. Saya nak awak lakonkan bagaimana saya akan bagi situasi. Okay, sekarang ni kita berlepas raya. Kita kelang kabut raya, okey. Ada yang nak raya terkejutkan. So jadinya lah kita akan kelang kabut. So awak pergi ke dapur lah contohnya. Awak pergi ke dapur, awak nampak sekumpulan makcik. Oh, memang riuh masa tu. Dan awak nampak sisa makanan. Okey, sekarang saya nak awak lakonkan, okey, dalam keadaan riuh-riuh makcik-makcik yang sedang sibuk di dapur tu dan terlampak saja sisa makanan. Saya nak awak lakonkan bagaimana untuk menerangkan kepada kumpulan-kumpulan makcik ni ataupun suri rumah lah supaya menjaga alam sekitar. Jadinya siapa nak mulakan lakonan yang pertama, ada 3 orang gadis di sini dan seorang lelaki. Biasanya kita bagi peluang kepada para gadis dahululah. Dia biasa dalam hadapi situasi yang mencabar seperti ini. Ataupun saya yang pilih. Kalau tak faham soalan boleh tanya Cik Nazif. Ya. Siapa yang tak faham soalan, boleh tanya. Nak saya ulang balik ke soalan? Saya rasa Encik Nazif boleh pilih seorang untuk memulakan lakonan. Okey Ismail, memandangkan anda seorang lelaki yang cakap lelaki-lelaki terakhir, jadi saya beri peluang kepada anda untuk pilih wanita di antara 3 orang ni. Daripada saya memilih wanita, Encik Nazif, saya akan mulakan dululah Encik Nazif untuk lebih memudahkan. Persilakan. Okay, terima kasih Encik Nazif. Saya mulakan lakonan boleh ya? Terhadap, okay, jadi situasi dia, saya pergi ke dapur dan nampak para suri rumah dan sisa-sisa makanan, betul tak Cik Nazif? Okey. Jadi saya pergi ke dapur ya. Okey, saya saya pergi ke dapur dan saya melihat, astaghfirullahalazim cik, banyaknya sisa makanan tu cik. Apa kata kita semula sisa-sisa yang kat dapur kita ada ni. Okey, mula-mula cik, kita asingkan dulu. Kita asingkan
Oh, bagi Acik macam tak menghormati pula kita, saya panggil puan lah. Okey, puan-puan. Jadi untuk kita memulakan kita semula ni, kita asingkan dulu sisa-sisa buangan yang ada kepada sisa organik dan plastik, kertas dan kaca. Mana yang boleh lah. Tapi selalunya sebab kita dekat open house hari raya kan, jadi kebanyakannya ialah sisa organik. Jadi untuk yang sisa organik ni makcik-makcik, puan-puan sekalian, kita boleh letakkan di dalam satu tong sampah yang kita boleh gunakan untuk menjadikan baja. Kenapa kita nak jadikan baja? Supaya kita boleh menggunakan baja-baja tersebut untuk menanam pokok, ataupun baja-baja ini kita boleh berikan kepada para petani. Jadi dengan adanya baja-baja tersebut yang telah dikita semula, kita telah mengurangkan sisa-sisa makanan organik daripada dibuang begitu sahaja. Jadi dengan kita tidak membuang sisa-sisa makanan tersebut, kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar daripada membuang makanan. Jadi di situ juga kita juga akan tidak membazir. Kenapa? Dengan sisa organik itu dijadikan sebagai baja, kita dapat gunakan untuk benda-benda lain. Selain itu, jikalau mempunyai sisa-sisa buangan daripada segi kertas, plastik ataupun kaca, bahan buangan tersebut kita boleh asingkan kepada 3 bahagian di kita semula. Jadi daripada kat situ kita juga boleh membuat sedikit duit walaupun beberapa posen, tetapi yang lebih baik. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Adakah saya menjawab soalan Encik Nazif? Baik, jawapan yang baik. Okey, sekarang ni saya nak buat pilih seorang untuk jawab lakonan yang saya berikan situasi ni. Okay, Ismail. Cikgu Ismail. Untuk seterusnya saya memilih Prozita binti Pindah untuk melakonkan. Silakan. Okey, baik. Silakan. Okey, terima kasih atas soalan ataupun soalan yang berbentuk situasi yang perlu saya lakonkan. Jadi situasinya di sini adalah sisa dapur. Jadi sebentar tadi Encik Ibrahim sudah memberitahu kita yang berkonsepkan sisa dapur dari segi mungkin sisa-sisa makanan. Jadi di sini saya ingin fokuskan dari segi minyak masak pula. Okey. Okay, saya akan mulakan lakonan saya. Okay, Puan, Puan, jangan curah minyak masak dalam sinki Puan. Minyak masak ni, kalau kita curah dalam sinki, nanti sinki kita akan tersumbat sebab minyak masak ni nanti akan bertukar menjadi pepejal. Jadi bukan sahaja dapat menyusahkan kita sebagai seorang suri rumah, tapi pada masa yang sama dapat membebankan kita lagi lah. Jadi ada satu alternatif saya ingin kongsikan kepada Puan untuk cara mengurus minyak masak ataupun minyak masak terpakai ni, iaitu sebenarnya Malaysia telah ada fasiliti ataupun kemudahan yang dibuka untuk rakyat untuk mengitar semula minyak masak. Jadi ramai rakyat Malaysia tidak tahu akan cara ini. Jadi salah satu hal yang kita perlu buat iaitu dengan minyak masak yang terpakai yang kita kumpulkan, kita asingkan supaya berdasing diasingkan supaya kita dapat mengumpulkan cecair ataupun minyak yang agak bersih lah untuk dikitar semula. Selepas itu kita pergi ke badan-badan ya ataupun kemudahan pusat-pusat yang menyediakan fasiliti untuk kitar semula minyak masak. Kita beri kepada pihak tersebut dan mereka akan mengitar semula minyak masak tersebut. Dan untuk pengetahuan Tuan, dalam 1 kilogram minyak masak yang kita kitar semula dalam sekitar RM1.20, RM1.20, RM1.50, bergantung dengan pusat-pusat kitar minyak masak, pengitar semula minyak masak yang kita dapat yang ada di Malaysia. Jadi itu mungkin sahaja info yang saya ingin kongsikan kepada Puan hari ini. Kiranya Puan dapat
terus mengaplikasikan cara ini. Bukan saja dapat menguntungkan diri kita sendiri, tapi sekaligus kita dapat menjaga alam sekitar kita. Oke, itu saja lakonan dari saya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Puan Bolida. Lakonan yang menarik. Mungkin lepas ni awak boleh cuba. Kalau awak layak, nanti kita akan buat satu program di mana saya nak supaya cikgu-cikgu ni biasa dengan lakonan, kerana saya nak awak tahu cara untuk berlakon dalam mengajar. Okey. So ada lagi dua orang, Aina atau Syahira? Syahira atau Aina? Okey, saya memilih untuk menjawab soalan Encik Nazif. Okey. Situasi tadi di dapur ketika rewang untuk hari raya ya. Okey. Saya akan mulakan lakonan. Puan, jangan buang sisa makanan tu sebab sisa makanan kita ada banyak kegunaan tau. Kalau Puan tak tahu, kita boleh guna macam-macam sisa makanan supaya kita semua dapat manfaat dia. Okey, sebagai contoh lah, Puan kan ada serbut teh daripada uncal teh yang Puan guna. Okey, Puan boleh keluarkan dia punya serbut teh tersebut dan Puan boleh sahaja taburkan ke atas pasu bunga. Mesti Puan semua suka menanam kan, ada bunga-bunga kat rumah. Jadi boleh ambil serbut teh tersebut dan letak je dalam tabur saja atas pasir. Serbut teh ni sangat bagus untuk memberi kesegaran dan kelembapan kepada pasu bunga Puan yang ada dekat rumah tu. Lagi satu, kalau Puan ada kulit telur sebagai contoh, tu saya tengok ada banyak kulit telur dekat dapur tu. Jadi jangan buang, Puan boleh hancurkan dan kisar jadi halus. Okay, dan apabila Puan menjadikan dia baja, tak payahlah Puan beli dah baja. Saya tahu baja dia murah dekat kedai RM2 pun ada kan, dekat Eco Shop RM2, 10 sen. Mungkin murah, tapi kalau kita buat daripada sisa makanan sendiri, lagi jimat kan. Okey. Dan lagi satu contoh saya boleh bagi untuk kulit limau. Kulit limau pun lepas kita dah perah limau tersebut, janganlah buang. Sayang, sebab kulit limau tu dia ada banyak kegunaan juga. Kita boleh buat sebagai jeruk ataupun kita boleh kisar jadi halus. Okey lah, kalau kata Puan dah tak ada nak buat jeruk ke, dah tak ada nak bercucuk tanam ke apa ke, semua sisa makanan tu kita boleh kumpul. Kita boleh kumpul dan kita boleh kitas semula untuk dijadikan sebagai biogas. Okey, dengan kalau ada biogas tu, Puan boleh menggunakan tenaga boleh baharu. Jadi tak adalah kita nak kena keluarkan kos yang lebih, kita nak kena keluarkan duit untuk kita beli sesuatu benda. Sedangkan kita boleh kitas semula. Okey, kalau tak boleh, tak ada masa juga untuk Puan nak hantar ke pihak yang betul, Puan perlu kumpul dan boleh saja suruh saya hantarkan ke pihak yang bertanggungjawab. Jadi tak adalah Puan bergegas nak pergi ke tempat yang sepatutnya. Saya boleh tolong. Okey. Itu saya lakukan daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya saya mempersilakan Syahira. Silakan Syahira. Okay, saya akan melakonkan mengenai situasi tersebut. Okay, situasi ni saya berada di dapur dan ingin meletakkan pinggan di sinki. Okay. Assalamualaikum Kak. Kak Pak. Okay. Assalamualaikum Kak. Saya anak Pak Long nak datang beraya. Sorry lah masuk dapur ni nak letak pinggan. Baru je habis makan. Lama ya tak jumpa kita. Okay. Saya nampak banyak lah pula ya sisa dapur dekat dapur ni. Maklumlah hari raya kan, ramai pula yang beraya, jadi makanan pun banyak terbuang sisa ni. Okay. Kak tahu tak, banyak sisa-sisa makanan ni sebenarnya kita boleh jadikan kita semula tau, sisa makanan ni. So akak tak payah buang tau makanan ni. Okay. Sisa-sisa makanan ni akak jangan campur dengan botol-botol ataupun bahan-bahan kita semula yang lain. So akak asingkan je makanan, sisa makanan saja.
So, okay, kita tahulah bahan kita semula ni, kita tahulah ada botol kicap kat dapur, sisa dapur, botol kicap apa semua tu kita dapat letak dalam tong kita semula. Ataupun tin-tin susu yang tak guna kita boleh letak dalam tong kita semula. Tapi sisa-sisa makanan ni pun boleh kita buang dan jadikan dia sebagai kita semula. Okay. Kita tahu sisa dapur ni kita boleh jadikannya baja. Okay, baja kompos ataupun baja semula jadi untuk kita bercocok tanam ataupun menanam lah. So daripada sisa makanan ni kita dah tak perlu dah nak beli baja dekat kedai, susah-susah beli baja yang mahal untuk nak bagi tanaman kita naik apa semua. Kita guna je sisa makanan ni. So selain itu juga daripada kita buang sampah tu, kita juga dapat mengurangkan pencemaran rumah hijau. Daripada sini kita boleh selamatkanlah alam sekitar dekat negara kita ni. Sejelas sajalah bagi tahu akak. Kadang-kadang kita ni suka masak kan makanan-makanan tu. So kita bolehlah pakai sisa makanan tu untuk kita jadikan dia sebagai bahan kita semula. Okey Kak, saya pergi dulu. Terima kasih. Itu je daripada saya. Okey, terima kasih kepada semua calon yang hadir kepada adakah anda layak menjadi seorang guru. Okey. Terima kasih. Nanti keputusan kami akan beritahu kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.